Saham ini pun ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Sama juga dengan barang-barang keperluan kita. So let's say kalau kita pergi ke pasar, kita beli ikan. Harus ke haram? Harus. Tetapi kalau anda pergi ke pasar, anda beli arak misalnya. Kalau bagi umat Islam, of course tak halal. Betul? So ada orang tanya saya, pelaburan saham ni ataupun trade stock jual beli saham ni boleh ke dalam Islam? Okay, so topik ni mungkin agak sensitif sedikit. Okay, so saya just nak sembang santai lah, dan saya nak bagi perspektif yang ringan-ringan saja. Kalau anda nak term-term yang yang mendalam, Islamic term tentang saham ini, boleh rujuk kepada ustaz-ustaz ataupun Syariah Advisory Council yang mana mereka ni lebih arif dalam topik ini. Saya just nak bagi pandangan ataupun perspektif saya based on saya punya understanding sebagai Islamic Financial Planner, okay, di Malaysia ini. So kalau kita tengok saham itu sendiri, so saham ni adalah saham syarikat di mana pegangan ataupun hak milik kita terhadap sesuatu syarikat itu. Let's say saya bagi contoh, syarikat A ni ada saham syarikat A ataupun pemilik, orang-orang yang memiliki syarikat A ni, mereka ada saham sendiri, saham masing-masing. Tak kisahlah 10% ke, 20% ke, 50% ke, so mereka ada pegangan saham. Dan syarikat ini, sebab dia satu entiti yang berbeza dengan diri kita, mereka boleh jual beli syarikat itu dengan orang lain. So syarikat-syarikat yang besar yang dah pun masuk dalam bursa Malaysia, maksudnya saham syarikat ini boleh dijual beli oleh masyarakat-masyarakat marhain. Okay, rakyat-rakyat biasa seperti kita. Kita boleh pergi ke Bursa Malaysia dan kita boleh pilih syarikat yang kita nak miliki. Contohnya macam Tenaga Nasional Berhad, satu syarikat yang dah tersenarai dalam Bursa Malaysia. So jika anda nak memiliki syarikat Tenaga Nasional Berhad ini, anda boleh pergi ke Bursa Malaysia dan boleh beli saham syarikat. Tidak ada masalah. So itu saham. Dan kita ada juga pasaran saham. Okay, pasaran saham ni kenapa namanya pasaran saham? Kerana pasaran saham kalau di Malaysia ini Bursa Malaysia. Bursa Malaysia di mana anda boleh pergi ke Bursa Malaysia punya platform dan anda boleh jual beli pemilikan syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. So dia macam pasar. Macam pergi pasar ikan, pasar ayam. Kan kalau pasar ikan, pasar ayam kan anda pergi sana, anda beli ikan, anda beli ayam. Betul? So sama juga dengan saham. Anda beli saham syarikat itu dengan menggunakan duit. So let's say saham syarikat tu harganya RM1,000 kalau satu lot RM1,000. So anda kena keluarkan duit anda sendiri, letak RM1,000 dan anda akan dapat saham sebagai gantian. So dalam Islam, adakah saham ini dibenarkan? Saham ini seperti macam kita beli ikan, beli ayam. Beli ikan, beli ayam dibenarkan ke tidak dalam Islam? Dibenarkan, betul? So sama juga dengan saham. So saham syarikat ini, sebab anda beli saham syarikat, pemilikan syarikat, sesuatu syarikat itu menggunakan wang ringgit, hukumnya haruslah. Hukumnya harus. Maksudnya dalam Islam dibolehkan. Tetapi saham ini pun ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Sama juga dengan barang-barang keperluan kita. So let's say kalau kita pergi ke pasar, kita beli ikan. Harus ke haram? Harus. Tetapi kalau anda pergi ke pasar, anda beli arak misalnya. Kalau bagi umat Islam, of course tak halal. Betul? Kalau anda beli arak. Ataupun anda beli binatang-binatang yang haram seperti khinzir misalnya. So pun sama juga. So konsep sama juga diaplikasikan dalam syarikat, dalam pasaran saham ini. Di mana kalau anda beli sesuatu syarikat yang bukan syariah compliant. Contohnya syarikat ini memang syarikat dalam perjudian misalnya. Ataupun syarikat ini memang dalam industri rokok misalnya, ataupun industri perbankan, okay, yang di mana adanya unsur-unsur riba. So confirm tak halal. Bila syarikat-syarikat ini anda melabur, itu yang jatuh tak syariah compliant, itu yang jatuhnya haram. Tetapi kalau anda beli syarikat seperti Tenaga Nasional Berhad, syarikat construction misalnya, yang memang bina rumah saja ataupun bina bangunan, bina jalan raya, jika syarikat yang anda beli itu beroperasi mengikut undang-undang patuh syariah, maka anda pun bolehlah beli saham syarikat itu. Itu penjelasan panjang saya lah. Kalau saya nak bagi penjelasan pendeknya, melabur dalam saham ini dibenarkan dalam Islam, tetapi kita kena pastikan saham syarikat yang kita beli itu adalah saham syarikat yang syariah compliant, okay, yang patuh syariah. Kalau saham syarikat itu tidak patuh syariah, maka hukumnya haram. Again, kalau anda nak lagi tahu tips-tips berkenaan kewangan, lawati YouTube channel saya @Dr. Adam Zubair. Ada banyak topik-topik yang saya bincangkan. So lawati YouTube channel saya, jangan lupa untuk subscribe @Dr. Adam Zubair. Itu saja daripada saya. Jika anda ada sebarang soalan seperti biasa, boleh nyatakan dalam ruangan komen dan I'll see you soon.